ingin bercerita tentang kita punya loan, iaitu kejap atau settings kejap. Ingin bercerita tentang kenapa loan tu kadang-kadang kita tak faham pun kenapa dia tidak diluluskan oleh pihak bank. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan salesman tersebut ataupun pihak bank tersebut, tapi terlebih lagi memang salesman lah yang kita salahkan. Bila loan kita ni ditolak oleh pihak bank ataupun loan kita tidak lulus. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah sedar bahawa kita sendiri pun ada kesilapan kita bahagian apply loan tersebut. Bagi tahu kamu rahsia kenapa loan tu boleh lulus dan kenapa loan tu boleh gagal. Jadi saya lebih kepada loan yang boleh gagal sebab banyak antara kita tidak faham kenapa loan dia boleh gagal. Tiff juga ingin bercerita sedikit lah tentang cerita orang yang gagal loan ni. Dia senario dia begini dia tidak ada loan apa-apa, tetapi dia try untuk apply loan dengan seorang sales advisor ni, tetapi sales advisor ni tidak dapat luluskan loan dia. Tapi bila dia pergi sales advisor satu orang ni dapat lulus loan berlainan bank. Kadang-kadang bank yang sama tapi boleh lulus. Jadi banyak yang bila kita apply loan, seperti yang saya cakapkan, saya selalu memegang kata-kata ni, iaitu macam ni, rules are made memang untuk kita patuhi, tetapi dia boleh kita boleh langgar juga rules tu. Jadi dia bergantung dengan kreativiti seseorang sales advisor meminta dokumen daripada anda. Setengah sales advisor dia bekerja adalah mengikut jalan yang lurus. Contoh jalan yang lurus ni adalah 6 bulan payslip, 6 bulan bank statement, IC dan driver license. Itu adalah memang SASA, itu adalah dokumen basic yang diperlukan untuk apply loan. Manakala untuk sales advisor yang seorang ni lagi, bila dia minta dokumen, dia akan minta berdasarkan macam mana dia tanya soalan kepada kamu orang. Itu adalah seorang sales advisor yang kreatif. Dia sebab kita ni kita berlainan setiap sales advisor dia berlainan. Dia punya pandangan terhadap satu case, dia punya experience, pengalaman dia melihat satu payslip. Setiap orang dia ada pandangan dia tersendiri. Jadi benda ni saya tak boleh salahkan salesman ni pandai buat, salesman ni tidak pandai buat. Saya tak boleh cakap macam tu. Dia bergantung macam mana dia interview kamu orang. Seperti yang saya cakap, sales advisor yang lurus tu tadi, dia akan minta kamu payslip dokumen yang macam yang saya beritahu kamu tu tadi. Tapi ada setengah sales advisor dia sangat-sangat kreatif. Kadang-kadang dia akan tanya, kamu ada extra income yang ada masuk bank, kamu ada ASB yang yang sudah menghasilkan dividen, ataupun kamu ada sawit, ataupun kamu ada extra income ke yang kamu masuk dalam bank, ataupun dia akan tanya macam-macam pergi customer ni sehingga dia menemukan jawapan tu. Tapi setengah sales advisor dia seperti yang saya cakap tadi, lurus saja jalan tu. Sebab tu jangan kamu orang heran kalau sales advisor A tidak dapat approve loan kamu orang, tapi bila kamu orang pergi sales advisor B dapat pula approve. Sebab dia kreatif dalam menanyakan soalan-soalan begini dan dia menemukan jawapan untuk menolong anda approve loan. So kami sebagai sales advisor tidak dapat approve loan untuk kamu orang melainkan pihak bank. Jadi kamu orang pun harus kreatif juga. Kamu orang pun harus faham juga bahawa kami orang memerlukan extra income untuk menambahkan lagi scoring kamu orang. Tapi kalau extra income kamu orang tu 100-200 sebulan tu, dia tidak banyak memberi kenaikan di dalam kamu punya scoring di dalam bank lah. Bila loan sudah ditolak dan apa sebabnya, kebanyakannya adalah blacklist lah. Blacklist di sini, saya tak cakap pasal blacklist dia tidak membayar loan tu. Sebab secara jujurnya orang yang tidak membayar loan, dia takkan apply. Dia takkan cuba-cuba, dia tidak akan membazir masa dia sendiri untuk apply loan tu.
Dia tidak mau, dia memang dah tahu jawapan dia memang gagal, kenapa dia masih mau apply? Itu adalah orang yang tahu diri dia bahawa dia adalah blacklist. Maksud blacklist ni memang dia memang sudah kena saman dari bank, dia memang sudah kena tarik kereta, dia memang sudah kena tarik rumah, credit card dia tidak dibayar, dan dia tahu, dia sedia maklum dia adalah seorang blacklist. Dia takkan tanya. Tapi kalau dia ada bertanya, yang dia akan cakap terus terang pergi ke sales advisor tersebut ya, bahawa saya adalah blacklist. Dia akan cakap macam tu. Tapi yang saya maksud ke sini adalah blacklist yang dia bayar tidak bayar. Dia bayar dan tidak bayar ni maksudnya macam bulan ni dia bayar, bulan depan dia tidak bayar. Itu adalah salah satu penyebab di mana kita boleh ditendang oleh pihak bank untuk approval. Jadi benda-benda ni sangat-sangat dititik beratkan oleh bank. Dia tidak dapat menerima alasan kamu orang bila gaji kamu orang sepatutnya kamu orang terima 5 hari bulan dan due date kereta kamu orang 26 hari bulan. Dia tidak dapat menerima tu. Sebab itu adalah salah diri sendiri. Kenapa kamu orang mau cepat-cepat ambil kereta tersebut sedangkan kamu orang tahu due date kamu adalah masa ni. Dan kalau kamu sedia maklum tentang tu, kenapa kamu orang tidak sediakan extra payment untuk sebulan? Maksudnya dalam sebulan tu bayar 2 kali. Itu maksud di sini. Jadi benda tu kita tak boleh salahkan sesiapa, melainkan menyalahkan diri sendiri. Jadi payment yang begini, bank susah mau terima alasan dari kita lah. Jadi pastikan kamu orang bayar on time. Kalau boleh jangan on time. Sebelum masa tersebut nak due, kamu orang dah bayar. Okay? Itu adalah yang pertama, iaitu blacklist. Blacklist yang memang tidak bayar langsung tu saya tak heran sangat. Yang blacklist tiap-tiap bulan tu yang dia miss bayar, kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak. Alasan banyak lah, mungkin guna duit semuanya. Tapi bank tidak ada. Bank kalau dia mau kesian dengan kita, berapa juta lah kita dekat dalam Malaysia ni, kalau dia kesian semua, yalah saya faham lah, kamu pun tiada duit ni, tak apalah saya tolong kamu kali ni. Saya faham juga kamu pun tiada duit. Kamu bayangkan, semua orang pun cakap, bank saya tiada duit pada hari ni, tapi meminjam mau juga. Itu contoh, jangan ambil hati. Di sini saya memberi contoh supaya kita ingin loan Isuzu D-Max terbaru ni mencipta Kris record yang cantik. Dan selalu blacklist yang selalu saya terima adalah blacklist motosikal, Sitos. Dia begini, selalu je yang kerja di Semenanjung, lepas tu dia balik ke Sabah atau Sarawak, mesti dia ada Sitos untuk motosikal. Saya pun kadang-kadang pelik saya, macam mana tu? Dan kadang-kadang dia pun sendiri tidak ingat yang dia ada Sitos motosikal. Geram saya kadang-kadang. Benda tu please kalau boleh elakkanlah. Kita ada Sitos ni. Sebab Sitos ni once dia sudah banyak, sangat-sangat banyak untuk kamu orang bayar tu. Sebab dengan anak dia sekali beribu-ribu tu. Tapi kalau mana ada kita sampai duit beribu-ribu untuk settle semua tu? Mampus. Bukan mampus saja. Kalau lah gaji dalam 3,000 tapi settlement untuk Sitos kamu tu sampai 10,000 macam tu, pergi pinjam motosikal, pergi pinjam peti sejuk, pergi pinjam mesin jahit, pergi pinjam TV, pergi pinjam almari. Jadi benda-benda ni memang kita kalau boleh kita elakkan lah. Elakkan. Kalau tidak kita bergunakan benda tu, kita elakkan. Itu yang saya boleh cakap lah. Saya tak boleh cakap jangan buat. Yang penting kalau kita boleh elakkan, kita elakkan Sitos ni untuk nama kita. Okay? Yang kedua adalah tentang orang yang over commitment. Pembayaran dia semua cantik, payslip dia semua cantik, tetapi over commitment. Debt service ratio, di mana debt service ratio ni makin tinggi hutang kamu, makin tinggilah debt service ratio kamu. Tingginya DSR adalah petanda tidak baik. Saya beritahu awal-awal, tingginya DSR adalah petanda tidak baik. Jadi over commitment, macam mana kita mau atasi over commitment ini adalah kita bawa seorang penjamin dengan kita. Penjamin seperti yang saya cakap, mestilah yang ada hubungan darah dengan kamu orang. Jadi DSR please jangan lebih daripada 70%. Okay, yang nombor 3 adalah gaji terlalu minimum. Gaji terlalu minimum ni maksudnya terlalu rendah. Contohnya basic terlalu rendah. Basic terlalu rendah pun efek dalam kita apply Isuzu D-Max ni. Kenapa saya cakap dia efek?
Kerana kadang-kadang bank dia tidak dapat menerima basic yang terlalu rendah. Tapi ada bank yang menerima basic rendah, dia punya kasar besar, asal kasar dia besar, bank boleh menerima. Tapi seperti saya cakap, tak semua bank yang melihat basic. Tapi kebanyakannya melihat basic. Tak semua, tapi kebanyakannya melihat basic. Jadi basic pun memainkan peranan. Pastikan bila kamu orang nak apply loan Isuzu D-Max tu, let's say memang 6 bulan daripada sekarang kamu orang harus sediakan dokumen yang tercantik. Macam mana mau menyediakan dokumen yang cantik? Kamu orang kena kerja keras lah dalam 6 bulan ni. Buat OT banyak-banyak. Kalau kamu orang tahu basic kamu orang tu sangat-sangat minimum, kecil, pastikan kamu orang buat OT lah. Buat OT, rajin ke diri dalam pejabat supaya benda tu meningkat. Manakala bagi yang bergaji tetap tu tadi atau yang bergaji tetap tu tadi jangan tapi kalau bergaji tetap tu selalu basic tinggi lah. Tapi orang yang tidak bergaji tetap ni basic dia rendah, tetapi kamu orang kena kerja keras, kena buat OT, kena buat commission, kena buat sales. Jadi kamu orang tahu 6 bulan selepas ni kamu orang akan mendapatkan sebuah Isuzu D-Max. Jadi pastikan kamu orang kerja gila-gila kau lah. Itu cara untuk meningkatkan gaji minimum tu tadi, basic yang rendah tu tadi. Okay. Nombor 4 adalah tiada license lah. Tiada license ni memang selalu terjadi, dan ini bukan menyusahkan lah, membebankan kadang-kadang sales advisor untuk mencari bank yang sesuai. Kerana tak semua bank yang boleh menerima orang yang tiada license. Jadi sebab-sebab yang saya dah cakap bagi kamu orang ni, ini yang selalu terjadi ya. Saya dah cakap ni, please kalau boleh kita elakkan. Elakkan. Saya kan dah beritahu kamu orang, saya dah bocor rahsia kepada kamu orang, dan please elakkan. Jangan lupa juga share dengan like video TIF, kerana kita mungkin tidak tahu apa yang orang kawan-kawan kita yang di dalam Facebook kita yang memerlukan info tentang permohonan loan ditolak ni. Okay, thank you so much bagi yang watching, dan bye.